Baik, cikgu. Jadi murid-murid, pada hari ini kita akan belajar morfologi tentang imbuhan mem dalam kata kerja. Jadi imbuhan men, M-E-N, takrifnya, imbuhan men ialah awalan yang apabila diimbuhkan kepada kata kerja, kata nama atau kata sifat mewujudkan beberapa maksud. Bentuk imbuhan men ialah imbuhan men boleh menjadi men, kan dan sebagainya. Imbuhan men adalah imbuhan kata kerja. Baik murid-murid, jadi kita akan pergi ke imbuhan awalan. Jadi dalam imbuhan awalan ni dia terdapat men. Contohnya mempunyai awalan me dan menge. Seterusnya imbuhan awalan ni ialah ter, mempunyai awalan ter. Jadi seterusnya kita pergi ke awalan men. Yang pertama, murid-murid, imbuhan men menjadi me. Men menjadi me apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf M. N, nya, nge, R, L, W dan Y. Jadi seterusnya me menjadi me. Termasuk ke dalam jenis ini ialah kata dasar yang bermula dengan huruf P, T, K dan S. Faham tak murid-murid? Faham. Jadi dalam men menjadi me ni, huruf pertama dalam kata dasar berubah menjadi bentuk sengau yang sama daerah artikulasinya homoorganik, iaitu M bagi P. M bagi apa? P. N bagi T. Nya, nga bagi K. Nya bagi S. Okey. Bagus anak-anak. Baik murid-murid, jadi cikgu nak tanya soalan boleh? Boleh. Jadi cikgu nak tanya, apakah contoh ayat men menjadi me? Ni boleh? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, jadi apakah contoh ayat yang kamu boleh bagikan pada cikgu? Contoh perkataan pesan. Pesan jadi apa? Memesan. Baik, bagus ni. Cikgu, saya boleh cuba. Silakan Aiman. Untuk NG bagi K, Ya. iaitu kacau menjadi mengacau. Ya, tepat sekali Aiman. Bagus. Terima kasih, cikgu. Syabas murid-murid, dapat menjawab soalan saya dengan baik. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita. Seterusnya kita akan belajar imbuhan men menjadi mem. Men menjadi mem apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf B dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf F, P dan V dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf B dan P. Jadi murid-murid, apakah contoh dia? Biar saya bagi ya. Antaranya bahagi, dia menjadi membahagi. Seterusnya fitnah. Memfitnah. Bagus ni. Cuba yang terbaik. Jadi yang ais tadi saya bagi ya. Pamir, dia menjadi mempamer. Dapat murid-murid? Dapat. Bagus. Jadi kita akan teruskan pelajaran kita dengan imbuhan men menjadi men. Jadi men menjadi men apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf apa murid-murid? D, C, J, S, Y dan Z. serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf T dan S. Dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang bermula dengan huruf T dan S, murid-murid. Jadi saya akan bagi contohlah.
Satu, saya bagi satu. Tadi awak pula bagi yang murid-murid. Baik. Yang saya bagi cuci. Apabila imbuhan men menjadi mencuci. Jadi Auni silakan pula. Contohnya cikgu, perkataan syukur apabila ditambahkan imbuhan men jadi mensyukuri. Bagus Auni. Jadi Cikgu. sama-sama. Jadi saya akan bagi yang seterusnya. Men menjadi men juga ialah menziarahi. Perkataannya ialah ziarah. Jadi faham murid-murid kan? Faham. Seterusnya kita pergi kepada imbuhan men menjadi mem. Terdapat perkataan pinjaman yang mengekalkan huruf pertamanya untuk mempertahankan etimologi kata asalnya. Terdapat dua kecualian pada bentuk kata dasar, iaitu ternak dan tertawa yang menerima awalan men tanpa berlaku pengguguran huruf T. Jadi murid-murid faham? Cikgu, apa contoh dia? Contohnya ternak. Kita ambil perkataan yang bermula huruf T ternak. Dia menjadi menternak. Yang kedua kita ambil tertawa. Jadi mentertawa. Faham murid-murid? Faham. Okey, kita pergi ke seterusnya tanpa membuang masa. Jadi yang keempat, imbuhan men menjadi meng. Jadi men menjadi meng apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf G, GH, KH dan H dan A, E, I, O, U. Faham murid-murid? Faham. Huruf apa? G, GH, KH dan H dan A, E, I, O, U. Bagus murid-murid. Namun meng juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf K, termasuk gugusan konsonan yang bermula dengan huruf K. Jadi antara contohnya, cikgu bagi tanpa membuang masa lagi murid-murid pula cuba Jadi antara contohnya gali. Jadi menggali. Yang kedua gairah, menjadi menggairahkan. Yang ketiga khusus, menjadi mengkhususkan. Yang terakhir cikgu bagi hantar, menghantar. Jadi kita pergi ke seterusnya murid-murid, boleh? Boleh. Yang seterusnya imbuhan men menjadi meng. Terdapat beberapa perkataan pinjaman yang mengekalkan huruf pertama untuk mempertahankan etimologi kata asalnya. Jadi murid-murid faham tak apa itu etimologi? Faham tak? Faham. Okey, Auni, apa itu etimologi? Etimologi ialah cabaran ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul perkataan. Contohnya perkataan mengkabarkan. Bagus Auni. Cikgu bagi 5 bintang kepada berapa? Jadi asyik Auni je, cikgu nak cuba Aiman pula Okey, cikgu. Boleh. Jadi Aiman, cikgu nak tanya ni. Apa imbuhan yang men menjadi meng? Contohnya. Bagi satu. Meng menjadi men. Meng. Men. Men menjadi meng. Kritik menjadi mengkritik. Bagus Aiman. Cikgu bagi kamu 5 bintang juga. Bagus Aiman. Ini yang cikgu mahukan. Komitmen yang tinggi. Syabas Aiman dan Auni. Jadi tanpa membuang masa, cikgu akan teruskan Baik, cikgu. Seterusnya ialah imbuhan men menjadi menge. Men menjadi menge apabila bertemu dengan perkataan satu suku kata. Contohnya apa? Mengecat. Men menjadi menge. Mengecat. Mengebom. Mengepus. Dia mengecat, mengebom, mengepus. Belakang. Jadi seterusnya kita pergi kepada awalan ter. Jadi bentuk awalan ter
terdapat satu bentuk awalan ter, iaitu ter yang digabungkan dengan semua kata dasar. Contohnya ikan, terikat. Beri, terberi. Tidur, apa dia murid-murid? Tertidur. Kata dasar yang bermula dengan huruf A yang bergabung dengan ter. Satu daripada azbukur, hasil daripada proses peleburan bunyi. Contohnya rasa, terasa. Rancang, terancang. Dia hilang bunyi R, dia jadi terancang gitu. Okey murid-murid, kita teruskan murid-murid. Bentuk awalan ter seperti awalan ber. Apabila awalan ter bergabung dengan kata yang konsonan awalnya diikuti oleh seperti kata sergam, maka R dalam awalan ter tidak gugur. Antara contohnya murid-murid, sergam, tersergam. Dia tak buang S tu. Terusnya percik, terpercik. P tu dia kekal kan. Jadi bunyilah percik, terpercik, percik. Jadi murid-murid faham? Faham. Cuba semangat. Semangat. Dalam semangat cakap Ifsah go go go. Isa go go go. Bagus. Jadi kita teruskan dengan imbuhan akhiran. Jadi imbuhan akhiran dia berakhir dengan kan dan I. Itu I. Akhiran kan. Yang pertama, saya bertunjuklah. Bentuk akhiran kan hanya mempunyai satu bentuk saja, iaitu kan. Contohnya carikan. Boleh bagi satu Kak Cikgu, apa lagi? Belikan. Belikan. Bagus. Auni? Masakan. Bagus. Jadi kita teruskan. Akhiran kan bentuk kata kerja transitif. Biasanya kata kerja yang menerima akhiran kan menerima awalan men atau di. Akhiran kan boleh hadir dalam ayat dengan beberapa imbuhan lain seperti men, kan, ber, kan, memper, kan, di, kan. Contoh dia dah bagi dah kat itu. Cikgu dah sediakan untuk murid-murid. Contoh dia menjadikan. Jadi seterusnya aspek makna akhiran kan memberi pengertian akusatif atau menyebabkan jadi. Contohnya buku, bukukan, menyebabkan jadi buku. Memberi pengertian benefaktif atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain. Contohnya masakkan, masakkan, memasak untuk orang lain. Jadi seterusnya kita pergi kepada akhiran I. Okey. Bentuk akhiran I. Akhiran I juga mempunyai hanya satu bentuk, iaitu I saja. Akhiran I membentuk kata kerja transitif dan wujud dengan awalan men atau di. Kata kerja yang hadir dengan akhiran I dapat awalan wujud hanya dalam dua bentuk tertentu, iaitu dalam ayat pasif yang pertama bagi orang pertama dan kedua. Ayat pasif bagi orang pertama dan orang Kedua. Seterusnya dalam ayat surat. Jadi bentuk akhiran ini. Contoh dia, contoh ayat yang cikgu bagi ialah perangannya yang buruk itu akan kami jauhi. Tak pun jauhi tempat itu. Dia belakang dia I. Faham tak murid-murid? Apa lagi Faham. perkataan yang belakang dia I. Akhiran dia I. Memberi. Memberi. Iman? Memasuki. Memasuki. Bagus. Seterusnya, apakah aspek makna akhiran I ataupun I? Akhiran I membentuk kata kerja transitif. Terdapat dua pengertian khusus penggunaan akhiran ini. Yang pertama, memberi pengertian kausatif atau menyebabkan sesuatu. Yang kedua, memberi pengertian lokatif, iaitu menyatakan unsur tempat. Okey.
Seterusnya murid-murid kita pergi kepada imbuhan apitan. Apitan ni sama, lebih kurang je yang sebelum tu, tapi dia menkan, men-i. Menkan, 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 mengekan. Jadi men-ai. Apitan menkan. Bentuk apitan menkan. Bentuk menkan mempunyai kelainan-kelainan yang jumlahnya sama banyak dengan jumlah kelainan bentuk awalan men. Mekan, mengkan, menkan, mengkat, mengekan. Jadi tengok betul-betul. Apitan menkan. Mekan, mengkan, menkan, mengekan, mengekan. Boleh awak ni? Jadi awak ni cikgu nak tanya ni. Ya, cikgu. Apitan menkan. Yang pertama mekan. Apa dia? Contoh perkataan. Contoh perkataan memasukkan. Ya, betul, tepat sekali. Cikgu nak tanya Aiman pula. Yang memkan. Memberikan. Betul. Ini yang cikgu nak ni. Sayang anak-anak murid-murid cikgu ni. Bagus murid-murid. Jadi cikgu akan teruskan dengan menkan. Contoh dia ayat dia menkan. Mendirikan. Bawah dia mengkan. Mengelakkan. Mengekan. Contoh perkataan dia apa dia? Menghadkan. Betul lah ni. Bagus. Cikgu tak sempat nak jawab lagi. Awak dah jawab. Terima kasih, cikgu. Okey, kita teruskan. Aspek makna apitan menkan. Membuat sesuatu yang terkandung dalam kata kerja dasar. Maksud kausatif atau menyebabkan, maksud benefaktif atau manfaat. Jadi, okey, kita teruskan kepada apitan men-i-la, men-ai ni. Okey. Bentuk apitan men-i ni seperti apitan menkan. Men-ai mempunyai kelainan yang jumlahnya sama banyak dengan jumlah kelainan untuk men. Me-i, me-i, men-i, meng-i. Okey, ini cikgu nak tanya juga ni. Apitan men-i ni. Yang pertama, me-i, me. Apa dia? Contoh ayat dia. Contoh perkataan dia. Ya, ni. Cuba ambil me-i dengan mem. Bilangi. Me dulu. Melindungi. Bagus. Membahagi. Bagus Oni. Lepas tu Aiman pula ambil men dengan meng. Men dengan I menjuarai. Ya, bagus. Kalau men dengan I mengingati. Betul, tepat sekali Aiman. Bagus. Tepukan pada dua-dua anak murid cikgu ni. Bagus. Sabar anak murid. Jadi kita teruskan dengan aspek makna apitan men-i, men-ai. Dia aspek dia menandakan lokatif. Ingat tu? Menandakan lokatif. Contoh dia, Ali menghadiahi ibu sebutas rantai. Jadi itu sajalah kita belajar pada hari ini tentang imbuhan imbuhan awalan, imbuhan akhiran. Jadi cikgu harap murid-murid fahamlah apa yang cikgu ajar ni. Maklumlah cikgu pun ada kekurangan, ada yang tak faham tu semua dari kelemahan cikgu sendirilah. Yang baik tu ambil lah daripada cikgu, yang buruk tu buang jauh-jauh, okey? Baik cikgu. Terima kasih banyak-banyak sebab bagi perhatian kepada saya. Semoga anak-anak murid cikgu ni sentiasa cemerlang dalam pelajaran maupun saksian yang terpujilah. Amin, insya-Allah. Banggakan Amin, insya-Allah. Baik cikgu. Bagus. Terima kasih cikgu. Sama-sama murid-murid.